Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anak-anak kelas 5 Delta dan 5 Beta. Minta maaf hari ini cikgu tidak dapat membuat kelas secara Zoom dalam talian kerana cikgu hanya menyediakan video ini disebabkan cikgu diminta untuk hadir ke sekolah pada pagi ini. Saya harapkan semua anak murid saya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat mengikuti video yang disampaikan tentang pembelajaran kita. Berdasarkan daripada pengalaman ataupun daripada apa yang telah cikgu ajar pada minggu lepas, kamu telah mempelajari topik berkaitan dengan kemahiran proses sains memerhati. Tapi bagi minggu ini, cikgu akan menambah lagi kemahiran proses sains yang berikut. Saya harap awak bersedia dengan buku latihan dan juga alat tulis. Pastikan awak dapat menulis nota yang cikgu sampaikan dan juga latihan yang disediakan. Okey, kita mulakan kelas kita sekarang. Saya ingin berkongsi dengan kamu berkaitan dengan satu slide di mana kita menggunakan bahan ini di dalam kelas kita iaitu modul berkaitan dengan pentaksiran bagi kemahiran proses sains. Baik murid-murid, berdasarkan daripada topik ini kita dapati bahawa kemahiran proses sains terbahagi kepada 12. Ini ada 12 kemahiran proses sains. Saya minta kamu menulis dalam BM kerana awak belajar dalam BM dan kepada yang pertama iaitu kemahiran memerhati. Apa itu kemahiran memerhati? Sila salin ia di dalam buku latihan kamu. Kemahiran memerhati ialah kemahiran menggunakan deria untuk mengumpulkan maklumat tentang objek atau fenomena. Ini telah kita pelajari secara panjang lebar pada minggu lepas melalui kelas kita di dalam talian. Baik, kita teruskan dengan yang kedua, iaitu kemahiran proses sains mengelas. Kemahiran proses sains mengelas ialah kemahiran mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan atau perbezaan. Contoh, kita mengelaskan haiwan kepada haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak. Pengelasan tersebut dibuat berdasarkan cara pembiakan haiwan. Baik, cikgu teruskan dengan yang ketiga. Kemahiran proses sains yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor ialah membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat piawai yang standard. Kuantitatif bermaksud sesuatu yang boleh dibilang. Sesuatu yang boleh dibilang atau yang boleh diukur. Contoh seperti ketinggian pokok, bilangan anak, jisim pelajar dan juga saiz daun. Itu antara beberapa contoh pemerhatian secara kuantitatif. Yang keempat, mari kita lihat kemahiran proses sainsnya iaitu meramal. Apakah kemahiran proses sains meramal murid-murid? So, kemahiran proses sains meramal ialah kemahiran membuat jangkaan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang dipercayai. Nah, maksudnya meramal bukan satu jangkaan ya. Bukan teka-teka. Teka-teka itu salah. Okey, meramal mesti jangkaan berdasarkan pemerhatian atau pengalaman. Baik, dah tulis. Kita teruskan yang kelima, iaitu membuat inference. Apakah kemahiran proses sains membuat inference? Kemahiran proses sains membuat inference ialah kemahiran menggunakan pengumpulan data atau membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Kita simpan semua maklumat, kemudian kita membuat satu kesimpulan umum dan terangkan tentang sesuatu peristiwa. Contoh, kita dapat lihat bahawa katalah tentang kita nak menguji berkaitan dengan proses tumbesaran. Tumbesaran anak pokok. Kita dapati bahawa minggu pertama anak pokok ketinggiannya 5 cm.
kemudian minggu kedua jadi 10, minggu ketiga jadi 15. Jadi kita pemerhatian. Tetapi apakah inferen? Inferen bermaksud kamu menerangkan sebab mengapa ketinggian anak pokok bertambah. Jadi kita dapati bahawa di sini ialah ketinggian anak pokok bertambah kerana anak pokok bertumbuh. Bertumbuh merupakan satu proses hidup. So itu ialah inferen. Anak pokok bertumbuh. Seterusnya, kita lihat kemahiran proses sains yang keenam iaitu kemahiran proses sains berkomunikasi. Apakah kemahiran proses sains berkomunikasi? Kemahiran proses sains berkomunikasi ialah kemahiran menggunakan perkataan, grafik atau model untuk menerangkan peristiwa. Maksudnya di sini awak dah belajar macam mana awak menjawab soalan secara berkomunikasi. Dalam bentuk grafik mungkin awak melakar model dan juga menerangkan peristiwa sama ada dalam bentuk carta palang, jadual dan juga carta pai sebagai contoh. Okay, seterusnya yang ketujuh ialah menggunakan perhubungan ruang dan dalam satu peristiwa kita dapati bahawa apabila saya ambil contoh seperti penyiasatan berkaitan dengan topik tumbuhan tadi, apabila minggu bertambah kita dapati bahawa ketinggian pokok juga bertambah. Di situ kita telah menggunakan perhubungan antara ruang dengan masa. Ruang yang digunakan ialah ketinggian pokok, manakala masanya adalah minggu. Okey, seterusnya kita pergi yang ke-8, mentafsir data. Apakah kemahiran proses sains mentafsir data murid-murid? Okey, so kemahiran proses sains mentafsir data ialah kemahiran memberi penerangan yang rasional daripada data yang dikumpulkan. Ada banyak soalan di sini. Kita boleh lihat pola, kita boleh lihat soalan dari segi tujuan penyiasatan dan juga kita boleh lihat di situ macam mana nak menyatakan satu hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Seterusnya kita pergi ke simulasi. Mendefinasi secara operasi ialah memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan atau diperhatikan. Okey, saya ambil contoh tadi. Kita masih lagi boleh buat satu analogi berkaitan dengan pertumbuhan pokok. Kita dapati bahawa apabila setiap minggu bertambah, ketinggian pokok juga bertambah. Di situ kita dapat membuat definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok ialah pertambahan ketinggian pokok. Okey. Itu definisi secara operasi. Seterusnya, saya pergi kepada soalan ke-10. Untuk melihat soalan ke-10, kita teruskan dengan ataupun KPS yang ke-10, mengawal pemboleh ubah. Apa itu mengawal pemboleh ubah? Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, di sini kita dapati bahawa kamu kena mengenal pasti ketiga-tiga pemboleh ubah ini bagi proses sains yang lain. Tanpa mengetahui tentang kemahiran mengawal pemboleh ubah ini, kamu tidak boleh menjawab soalan tujuan penyiasatan, hipotesis, kesimpulan dan juga menjawab soalan-soalan yang lain. Jadi, ketiga-tiga pemboleh ubah ini sangat penting kepada kamu. 11. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis ialah membuat satu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Ya, di sini kita ada teknik untuk menjawab soalan hipotesis di mana kamu menggunakan perkataan semakin bertambah pemboleh ubah manipulasi, semakin bertambah pemboleh ubah bergerak balas sebagai contohnya. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang ke-12. Okey, KPS yang ke-12, sorry. KPS yang ke-12. KPS yang ke-12 ialah kemahiran proses sains mengeksperimen, iaitu merancang dan menjalankan aktiviti untuk mendapat rumusan daripada aktiviti. Kat sini kita dapati bahawa KPS mengeksperimen ini adalah merangkumi daripada KPS 1 hingga KPS ke-11. Jadi KPS-nya sangat banyak. Saya harap kamu dapat melihat kemahiran mengeksperimen ini dengan tepat.
kita sentiasa mendoakan kita dapat kembali ke sekolah supaya banyak eksperimen yang dapat kita buat. Jika keadaan pandemik ini berterusan, mungkin saya akan mencadangkan kita menjalankan penyiasatan dari rumah supaya kamu dapat menguasai keseluruhan topik pembelajaran. Baik, itulah tadi 12 kemahiran proses sains yang sepatutnya kamu menguasai. Okey, saya harap apa yang patut kamu buat ialah sila salin ke-12 kemahiran proses sains ini dengan tepat di dalam buku latihan kamu. Ingat, hanya tulis dalam bahasa Melayu sahaja. Sila tulis semula ke-12 KPS dalam bentuk video, maka kamu boleh mengulang banyak kali jika kamu tertinggal perkataan tersebut. Okey, so selamat belajar. Selamat menyiapkan kerja sekolah. InsyaAllah pada minggu hadapan, kita akan meneruskan kelas Zoom dalam talian kita. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.